berdakwah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi. Jadi daya dan kekuatan ni apa? Tenaga. Dengan adanya pergantungan kepada yang kuat, maka kita akan jadi kuat. Maka kita berani buka tingkap, tanya pegawai JPJ itu, awak kenal tak saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya Muhammad Khairi Anwar bin Muhammad Wafa, Mudir Mahat Tafiz Adi Rosah. Bertemu lagi dalam siri yang kedua, iaitu Sihat dengan Syariat. Di dalam sesi yang lalu, saya pun telah menjelaskan berkaitan dengan kesihatan itu diumpamakan seperti bateri yang mempunyai charging yang penuh 100%. Maka kita namakan bateri itu sihat. Begitu juga tubuh badan kita. Sekiranya mempunyai jumlah proton dan elektron yang seimbang, tenaga yang seimbang, maka kita dipanggil sihat. Dalam segala keadaan, maka sumber tenaga itu datangnya daripada atom, atom yang mempunyai unsur proton dan unsur elektron. Jadi elektron inilah yang menjadi sumber tenaga yang perlu kita cukupkan, yang perlu kita chargekan. Maka di alam ini Allah Ta'ala menciptakan sumber tenaga itu datangnya daripada dua unsur, iaitu unsur cahaya dan unsur bunyi. Maka kalau kita lihat pada gelombang cahaya yang lebih rapat dan gelombang bunyi yang lebih renggang, yang Allah jadikan ni adalah sumber tenaga di dalam alam ini. Kerana itu Allah menciptakan matahari sebagai sumber tenaga utama di dalam alam ini, sebagaimana yang Allah bersumpah dengan menyebut tentang matahari, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang matahari yang menjadi sumber tenaga yang datangnya daripada cahaya. Daripada matahari itu juga telah memberi kesan kepada udara yang mengembang, menyebabkan udara itu bergerak. Maka bila mengenai sesuatu perkara itu, sesuatu bahan itu di bumi ini, maka angin tadi akan menghasilkan bunyi. Jadi itu cahaya dan bunyi adalah dua sumber tenaga yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini. Jadi ini asas yang perlu kita fahami sebelum kita masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Dan tidak lupa juga perlu kita ingat balik formula asasnya, tenaga mempengaruhi jasad. Bahawa sesuatu jasad itu yang menjadikan ia bernilai adalah kerana adanya tenaga. Sebagaimana saya contohkan itu, telefon yang ada tenaga bateri dalamnya menjadikan telefon itu bernilai. Begitu juga dengan lampu. Lampu, bernilainya lampu itu apabila boleh tenaga masuk melaluinya dan menyebabkan lampu itu bernyala. Maka itulah letaknya nilai lampu. Baru tenaga mempengaruhi jasad. Baik, saya padam dulu. Baik, jadi bagaimana kita dapat sihat dengan syariat? Kita tengok dulu yang pertama, iaitu rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah
syahadah. Ya. Jadi macam mana boleh datangnya kesihatan, kekuatan melalui rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Pertama sekali kita lihat, bila kita sebut mengucap 2 kalimah syahadah ni apa? Mengucap, ya. Jadi mengucap tu apa? Percakapan. Ya, maka dengan percakapan keluar apa? Bunyi. Ya. Di sini ada unsur bunyi kan. Kita ingat tadi bahawa tenaga datang dalam 2 bentuk, iaitu bentuk cahaya dan bentuk bunyi. Jadi dalam mengucap 2 kalimah syahadah ini ialah kita membunyikan, melafazkan, ya, yang sudah mestinya sebelum mengucap 2 kalimah syahadah itu akan ada sebutan di dalam hati yang kita panggil niat. Ya. Kita nak masuk Islam ni boleh tak tiba-tiba aja masuk Islam? Ya, tak boleh kan? Mesti bermula dengan niat. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Bermulanya suatu amal adalah dengan niat. Niat ni apa? Sebutan juga. Sebutan, tetapi di dalam hati. Dalam bahasa lain kita panggil gema. Ya, gema yang timbul di dalam hati. Jadi gema tu adalah salah satu bentuk bunyi kan. Ya, dipanggil gelombang ke, dipanggil getaran ke, ya, getaran di dalam hati, ya, gema. Itulah dia niat. Jadi termasuk gema, mengucap adalah kategori bunyi yang akan mendatangkan tenaga. Contohnya kalau kita duduk di Seremban, kita nak ke Kuala Lumpur, akan datang tak niat nak ke Kuala Lumpur itu? Kan? Sudah pasti hati kita akan berkata, hati kita akan bergema, menyebut aku ingin ke Kuala Lumpur. Jadi dengan sebutan dalam hati itulah yang akan mendatangkan tenaga ke seluruh tubuh untuk kita bergerak ke Kuala Lumpur. Ya, jadi contohnya kita dalam keadaan sedang berbaring, sedang bersantai di rumah, sedang melihat TV, menonton televisyen. Adakah tiba-tiba aja kita berjalan sendiri naik kereta start terus ke Kuala Lumpur? Tak mungkin itu berlaku. Mesti bermula dengan niat. Niat itu apa? Iaitu suara hati. So suara mestilah berkaitan bunyi. Walaupun di hati itu kita tak dengarlah keluar suaranya, tetapi suara hati itu adalah suatu gema yang dikategorikan sebagai bunyi, maka dia akan menggerakkan tenaga tubuh bagi menyampaikan hasrat itu tadi. Nampak tak? Jadi dengan ada niat baru datangnya tenaga. Ya, ada bunyi gema dalam hati tadi, maka barulah menghasilkan tenaga. Jadi begitulah juga dengan mengucap 2 kalimah syahadah ini, dengan kita melafazkan itu, ya, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dengan itu Allah akan mendatangkan tenaga kepada tubuh kita. Ya. Sebab tu pengalaman saya sendiri mengislamkan orang, ya, daripada bukan Islam kepada Islam. Ya, apabila mereka mengucap saja 2 kalimah syahadah, mereka rasa seperti ada sesuatu yang menguasai tubuh mereka. Ya.
seperti ada satu semangat baru, rasa ketenangan yang luar biasa, rasa terharu yang sangat luar biasa, ya. Jadi dari mana datang perasaan ini? Apabila timbul melalui pengucapan dan niat di dalam hati dia, maka datanglah tenaga, kekuatan. Ya, sebab itu untuk kita memperoleh kekuatan mestilah apa? Diucapkan, diniatkan, ya. Terutama pada kalimah syahadah itu yang mengandungi apa? Dua, ya, mengandungi dua segmen. Apa dia? Yang pertama iaitu la ilaha illallah, ya, yang kedua Muhammadun Rasulullah. Ya. Jadi dengan mengucap dua kalimah syahadah ini, ya, kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya. Jadi dengan adanya niat tadi mendatangkan fokus. Ya. Mendatangkan apa? Pergantungan. Nampak? Mendatangkan fokus dan pergantungan, ya. Jadi fokus ni apa? Ya, cahaya kan, melihat. Ya. Kita nak buat apa fokus pun mesti dengan adanya cahaya. Jadi dengan ucapan syahadah tadi, ya, di dalam minda kita, di dalam hati kita melihat kepada satu arah tuju, iaitu Allah itulah satu-satunya Tuhan yang disembah, Nabi Muhammad itulah satu-satunya pesuruh Allah. Ya. Maka dengan adanya fokus, adanya pergantungan, ya, maka akan datang lagi tenaga. Ya. Seumpama macam kanta kan. Ya, kanta. Apabila masuknya cahaya, maka apabila sinar itu difokuskan, ya, sinar cahaya itu difokuskan pada sehelai kertas, maka akan berlaku kebakaran. Ya. Nampak tak? Jadi apabila cahaya difokus mendatangkan tenaga sehingga boleh menyebabkan kertas terbakar. Nampak tak? Jadi begitulah syahadah itu seumpama seperti pandangan, yang pandangan tu mestilah ada pandangan cahaya kan. Mana kita memfokuskan hidup kita, menumpukan kepada mengibadahkan Allah dan berpegang dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka akan menghasilkan tenaga, menghasilkan kekuatan. Ya. Apa-apa pun kalau kita buat dengan adanya matlamat, adanya tujuan, maka kita akan buat dengan bertenaga. Ya. Sebab tu, ya, di dalam perkara pertama ni, mengucap dua kalimah syahadah ini adalah berkaitan dengan, ya, satu, bunyi melalui pengucapan dan melalui fokus, iaitu cahaya kepada dua ini, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Jadi kalau kita buat semuanya itu kerana Allah, ya, maka akan datang tenaga.
biasa kita sebutkan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan. Ya. Jadi daya dan kekuatan ni apa? Tenaga. Ya, daya dan kekuatan itu adalah tenaga. Dia sebut tiada daya, tiada kekuatan melainkan Allah. Nampak? Berfokusnya kepada Allah, bahawa segala kekuatan, segala daya datangnya dari Allah. Ya, sebab itu Allah tu maha kuat, maha kuasa, maha segala maha. Ya, jadi dengan adanya pergantungan kepada yang kuat, maka kita akan jadi kuat. Kan? Ya. Contohnya lah kita ni, ya, anak buah kepada yang di-Pertuan Besar contohnya. Ya. Jadi kita fokuskan diri kita ni sebagai anak buah kepada yang di-Pertuan Besar. Tadinya kita bawa kereta tak ada road tax. Ya, JPJ tahan. Maka dengan sebab fokus kita ni anak buah yang tuan besar yang ada kuasa, maka kita berani buka tingkap, tanya pegawai JPJ itu, awak kenal tak saya siapa? Ya, saya ni anak buah yang di-Pertuan Besar. Nampak tak? Kita jadi berani bertanyakan kepada pegawai JPJ itu, daripada mana datang keberanian itu? Kepada pergantungan kepada yang kuat. Nampak tak? Bila kita bergantung kepada yang kuat, maka kita pun jadi kuat. Bila kita fokus kepada yang kuat, kita pun akan mendapat kekuatan. Jelas tak? Itu dia. Ya. Contohnya kita ni, contohnya anak buah kepada ayahanda apalah, ya. Ayahanda jembalang hitam contohnya, ya, jembalang hitam. Hulu balang hitam, jembalang hitam lah, ya. Ayahanda hulu balang hitam contohlah, ya. Memang terkenal di Seremban contoh. Jadi ada orang nak cabar kita. Ya. Kita dengan beraninya akan cabar balik orang tu. Kau kenal tak aku siapa? Aku ni anak buah ayahanda hulu balang hitam. Nampak? Jadi daripada mana keberanian itu datang? Dengan pergantungan. Sebab kita bergantung kepada ayahanda hulu balang hitam yang kononnya kuat, maka kita pun terasa kuat. Ya. Itu nak fokus, ya. Sebab tu kita bila berfokus kepada Allah itu yang maha kuat, dalam bab fokus ni kita panggil tauhid lah. Ya. Tauhid tu fokus lah, ya. Mana kita mengesakan, menumpukan dalam otak kita tumpukan Allah sajalah yang berkuasa, Allah sajalah yang maha bijaksana, Allah lah yang maha penyayang, Allah lah segala-galanya. Itu yang dipanggil tauhid. Tauhid ni mana fokus lah, ya, mengesakan, menumpukan. Ya, maka dalam kepala kita sekiranya Allah itulah segala-galanya, yang maha kuat, maha perkasa, maha segala maha, maka kita juga akan dapat kekuatan. Ya, akan datang kekuatan atas pergantungan kita. Nampak tak? Ya, sudah pasti, ya, dia tidak dapat mempunyai kekuatan yang sama. Ya. Jadi begitulah bagaimana kekuatan tenaga yang datang melalui mengucap dua kalimah syahadah, merumpukan kepada fokus, iaitu cahaya, mengucap sebagai bunyi, yang kedua-dua ni sebagai sumber tenaga yang akan mendatangkan
kekuatan kepada diri kita. Ya, mudah-mudahan perkongsian ringkas ini dapat kita ambil manfaat, ya, berkait dengan sihat dengan syariat. Ya, insya-Allah kita jumpa dalam siri yang seterusnya selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.